Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sebenar-benar perkataan ialah kata-kata Allah Subhanahu wa taala, dan sebaik-baik petunjuk ialah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seburuk perkara ialah perkara yang diada-adakan dalam agama. Setiap yang diada-adakan itu adalah bid'ah. Setiap bid'ah itu adalah sesat, dan setiap sesat itu tempatnya dalam neraka. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita berkumpul lagi pada malam ni untuk sambung kitab Alamul Jin wa Syayatin, Alam Jin dan Syaitan, buku ni setan. Ini tak sedap, kurang sedap dah setan, Syayatin. Semua tahu jin maksudnya apa? Mula ngaji sikit. Jin maksudnya apa? Dari segi bahasa dia Janin. Tersembunyi kan, benda yang tersembunyi daripada perkataan janin tu sehingga daripada perkataan tersembunyi jin. Dari segi bahasa, dari segi syariat, jin, maksud jin dari segi syarak. Bila Islam ni, bila kita sebut istilah perkataan, mesti ada istilah bahasa, mesti ada istilah syarak. Dan kita sebagai orang Islam, kita kena mengembalikan makna tu kepada istilah syarak. Jangan kita pakai istilah bahasa, kita akan sesat kalau pakai istilah bahasa. Contoh, banyak kali saya sebut dalam kuliah-kuliah saya dekat sini dan juga tempat lain. Contoh yang paling jelas, macam kita kata haji. Haji dari segi bahasanya ialah ziarah. Haji maksudnya ialah ziarah, ramai-ramai. Tapi dari segi syarak ni ialah apa? Kita melakukan perbuatan menziarahi Baitullahil Haram dengan beberapa ritual tertentu, dengan niat tertentu, dengan syarat tertentu, rukun yang tertentu. Jadi kita rujuk, jadi sebut nak pergi haji, adakah maksudnya kita pergi ziarah? Tak, orang akan merujuk kepada haji. Bila kita ada azan, bila kita salat, bila kita korban, bila kita zakat. Zakat dalam bahasa maksudnya menyucikan, penyucian. Jadi contohnya dalam istilah kita zakat tu menyucikan. Allah dalam Quran, wala tuzakku anfusakum, kamu ni janganlah kamu menyucikan diri kamu sendiri. Allah kata, maksudnya dia kata akulah yang hebat, akulah ini, akulah itu, tak boleh. Wala tuzakku anfusakum, sebab itulah kita adab kita bila kita puji seseorang, dekat ujung ni dia kata dia kena tambah sikit. Contohnya macam ni, kalau saya buat recommendation letter tentang Faris depan saya ni, bila saya tulis surat, saya kata seperti yang apa yang saya kenal Faris ni, perangai dia sekian, tak pernah penting kelas, duduk semua depan sekali, beri perhatian kepada kelas, ulang gaji apa semua. Tetapi wala uzakki 'ala Allahi ahada, orang tu kata aku tidak memuji seseorang itu seperti mana Allah Ta'ala mengetahuinya. Lebih, maksudnya aku takkan lebih daripada apa yang Allah Ta'ala tahu. Ini seperti apa aku tahu. Wala uzakki 'ala Allahi ahada, itu adab dia. Kalau kita saya puji seorang tu, aku takkan puji seorang tu maksudnya lebih daripada apa yang Allah Ta'ala
Maksudnya lebih-lebih. Wala uzaki Allah ahada. Patah balik. Tadi zakat ni maksudnya menyucikan. Jadi kita sebagai orang Islam, kita sebut zakat maksudnya menyucikan. Saya nak pergi toilet, saya nak berzakat. Segi bahasa tak kena. Pergi toilet kalau saya nak berzakat. Berzakat kan toilet. Kita berada pergi berlabur kan. Buat pelaburan. Hari ni pergi berzakat. Saya pakai bahasa dari segi bahasa tak boleh. Jika masuk zakat, saya pergi zakat, maksud saya mengeluarkan duit. Bila sampai haulnya dan nisabnya, maka saya pun keluarkan zakat. Waalaikumsalam. Faham tak? Itu juga bila kita sebut kata jin, kita mesti patah balik masuk syarak. Iaitu apa jin? Dan bab jauh dah ni, pusat 60 dah jin. Maksud dia apa? Jin makhluk Allah Ta'ala yang jadikan daripada api. Itulah dia. Dan tidak nampak pada mata kasar manusia. Ya Allah Ta'ala menjadikan bagi mereka ini tanggungjawab sebagaimana tanggungjawab bagi macam manusia. Itu dia jawab untuk jin. Jangan jawab jin apa? Jin tu hantu orang lain kan? Jin tu apa? Jin tu hantu. Jin tu apa? Jin tu bunyian. Jin. Bila kita tak arifan yang tepat, kita akan hilangkan segala bentuk kesalahfahaman dengan takrifan. Ini tu jin. Syaitan mana syaitan? Mana syaitan? Kalau masyarakat dapat makan lebih. Mana syaitan? Silap Cari syaitan. Jin jahat. Dia sikit. Syaitan mana syaitan? Kita dari segi bahasa dulu. Sebut dari segi bahasa. Syaitan. Syaitan. Syaitan dia berkaitan kata akar dia sya, ta, na, shin, ta, ain. Nun. Ain pula. Shin, ta, nun. Mana syaitan? Ba'uda. Mana ba'uda? Jauh. Syapana ni kata akarnya syapana. Syapana maksudnya jauh. Jauh daripada apa? Jauh daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksud syapana ni sebenarnya. Dari segi bahasa, dari segi syarak. Ni syaitan dari segi syarak apa dia? Syaitan ni Taghut ma yu'bad Zuhairillah, min dunillah. Taghut itu ialah apa yang disembah selain Allah Ta'ala. Kita belajar usul salasah. Taghut ada 5 benda. Syaitan termasuk taghut. Tapi bukanlah semua taghut itu syaitan. Taghut tu apa? Bukan syaitan tu apa? Dari segi syarak ni, iaitu jin yang telah, manusia atau jin yang telah ingkar kepada Allah Ta'ala dan mengajak kepada kekufuran. Itu berarti syaitan. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, syaitan. Jadi manusia ada syaitan tak? Ada. Siapa yang bisikkan kejahatan kepada orang, dia adalah syaitan. Syaitan sama ada di jin ataupun manusia. Jadi kata syaitan apa? Manusia ataupun jin yang membisikkan kejahatan di dalam hati manusia. Itu dia kata syaitan. Itu kita mengkaji sikit. Patah lagi. Hari kita masuk bab, selepas kita bincang bab yang panjang dengan ular. Terus kita bincang bahawa syaitan tu masuk dalam badan, lalu dalam majlis dam, laluan darah. Lepas tu bila kita marah, kita membuka ruang lebih kepada syaitan. Bila kita Nabi Suami uruk, maka hari pula kita akan tengok apakah kelemahan syaitan. Yang saya stop sebab tengok muka melepas semua dah. Betul kan? Ingat tak? Ini sisi-sisi kelemahan jin pula. Ba'fuhum wa ajzuhum. Ajzuhum atau wa ajzuhum, kelemahan mereka. Al-jin wa syayatin fihim jawanib quwwah.
Jin seperti manusia, pada mereka ada sisi kekuatan. Wa jawanib dha'fun, ada sisi kelemahan. Qala ta'ala inna kaida syaitani kana dha'ifa, sesungguhnya tipu daya syaitan itu adalah lemah. Jangan tengok nanti lemah kepada siapa, bukan semua lemah. Bahkan ramai orang lemah kepada tipu daya syaitan. Balik pula An-Nisa. Akan kita bahas bahagian di sisi ini berdasarkan apa yang telah dikhabarkan Allah dan Rasulnya. Pertama sekali, apa kelemahannya? Mereka tidak dapat menguasai orang yang soleh. Allah tidak memberikan kekuatan bagi syaitan untuk memaksa manusia melakukan kesesatan dan kekufuran. Maksudnya syaitan dia tak boleh paksa orang. Jadi macam ni kita boleh ikut syaitan. Jadi alasan saya terpaksa minum arak tak jadi. Saya terpaksa isap rokok, tak ada. Saya terpaksa itu bukan. Itu maknanya dia sendiri yang nak mengikut syaitan. Syaitan dia tak ada kekuatan untuk paksa. Sebab apa? Sebab dia punya, dalam hadis Nabi SAW, pernah sekali seorang sahabat, ya Rasulullah, di dalam hati kami ini kami ada something yang kami tak berani nak cakap kena, kami tak berani luahkannya. Di dalam hadis Sahih Muslim dalam kitab Iman, ja'una su'ila Nabi SAW fasa'aluhum, ya Rasulullah, ya Rasulullah, sebenarnya pada hati kami benda-benda yang kami tak cakap, tapi kami tak sanggup nak cakap. Sebab apa kata-kata tu? Kata-kata yang tak elok, kufur. Kerana dalam hati kita sangat tanya benda-benda pelik tu tak? Tak tanya siapa cipta Allah lah, macam-macam lah soalan ni. Jadi Nabi kata apa? Betul ke? Fawaqat wajah tumuhu, betul kamu ada benda dalam hati kamu? Dia kata na'am ya Rasulullah, betul. Nabi kata apa? Dzaka salihul iman, itu tanda kamu beriman. Kalau kita faham, kenapa pula ada benda pelik nak tanya dalam hati, kemudian dia tak berani nak cakap kat luar? Dia dah tanya betul ke ada dalam hati kamu benda tersebut? Dia kata betul, maknanya kamu tu beriman. Maksudnya ada benda tu dalam hati, maksudnya kurang iman lah, betul tak? Tapi Nabi kata tidak, dzaka sarihul iman. Nabi kata itu tanda pure keimanan kamu. Kenapa? Saya tanya soalan. Kenapa Nabi cakap macam tu? Soal Abu Malaysia dia sebut Maksud? Dia contoh soal akidah, kemudian dia tak berani nak sebutkan. Dekat mana tanda keimanan tu, dia tak berani menyebutkannya di luar. Dia tanya dia beriman. Menunjukkan bahawa syaitan dia ada kuasa untuk mesongkan hati. Tapi manusia tu boleh lawan apa yang dalam hati tu. Sebab tu dia tak berani cakap. Dalam hadis lain Nabi SAW, hadis Sahih Muslim juga, Nabi SAW sebut, Nabi kata apa? La yazalun nas yatasaalun, hadza khalaqahullah wa man khalaqallah. Manusia sentiasa bertanya, makhluk-makhluk ini Allah Ta'ala yang cipta. Siapa mencipta Allah? Nak tak soalan ini keluar dalam hati kita? Pernah masa kecil lagi selalu. Nabi kata apa? Faman wajada syai'an min dhalik, siapa ada sebagian kecil daripada benda tersebut, famsik, maka tahanlah. Dalam hadis lain, dalam riwayat lain pula, faqul amantu billah, kata aku beriman kepada Allah. Dan riwayat lain pula kata apa? Baca qul huwallahu ahad. Dan riwayat lain pula kata kalau kamu tak tahan juga, pergi sebelah kiri ludah, baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ludah sebelah kiri. Ludah bukan ludah kerak, ludah benar saja. Maksudnya ludah. Jadi hari-hari ini semua menunjukkan bahawa syaitan itu cuba untuk mesongkan hati manusia, tapi dia tak boleh paksa. Dan dalam hadis dari Ahmad pula, Nabi SAW sebut, alhamdulillahilladzi yaruddu syaitana ila waswasah. Segala puji bagi Allah yang telah jadikan syaitan ini tipu daya mereka hanya pada bisikan-bisikan sahaja. Ini ada doa Ahmad. Alhamdulillahilladzi ja'ala kaida syaitana ila waswasah. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan tipu daya syaitan tu hanya pada was-was sahaja. Jadi kita kata hadis-hadis yang banyak hadis-hadis tadi menunjukkan betapa syaitan ini tidak kuat.
Betul Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Isra, inna ibadi, semuanya hamba-hambaku. Nampak? Laisa laka alaihim sultan, kamu tidak dapat berkuasa ke atas mereka. Wa kafa bi rabbika wakila, cukuplah Tuhanmu sebagai penjaga. Nampak Allah Ta'ala bila dia memuji hamba-Nya, dia akan panggil dengan panggilan hamba. Nampak? Dan hamba-hambaku. Kalau kita dalam Al-Quran, kalau Allah Ta'ala nak puji manusia, dia akan pakai dengan gelaran hamba. Wa ibadur rahmanul ladhina yamshuna 'alal ardi hauna. Dan hamba-hamba Allah, bila mereka berjalan di atas bumi ni, dia jalan di atas dengan penuh tunduk. Bila Allah Ta'ala nak puji Nabi SAW, dia naik Isra' Mi'raj, dia kata alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi. Segala puji bagi Allah yang telah menjalankan hamba-Nya. Allah Ta'ala puji lagi Nabi SAW sebab turun padanya wahyu. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Surah Al-Kahf. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab ke atas hamba-Nya. Jadi sebenarnya perkataan hamba bagi manusia ni satu pujian ke satu penghinaan? Satu pujian. Sebab tu Nabi SAW bila dikenalkan dirinya, dia kata dia kata la tatruni kama atratan nasara al-masih ibn Maryam. Maka janganlah kamu melebih-lebihkan aku macam mana Nasara melebihkan Isa bin Maryam. Katakanlah aku ini Abdullah wa Rasuluh, aku ni hamba-Nya dan Rasul-Nya. Maka manusia ni akan dapat darjat kehebatan dengan dua sebab saja, iaitu dengan sebab jadi hamba, yang kedua sebab dapat wahyu. Itu dua sahaja gelaran Nabi. Jadi kita kata kita boleh dapat wahyu tak? Tak dapat. Jadi kita akan jadi hamba yang hebat dengan wahyu. Sebab kita dapat wahyu, kita akan menjadi hamba yang hebat sebab kita ada ibadah abd. Dia kata Ibn Taymiyah dalam kitab dia Al-Ubudiyah, kitab yang bagus. Faham masalah ni? Dia ibad. Allah Ta'ala kata hamba-hambaku, kamu tidak dapat berkuasa atas mereka, iaitu syaitan. Allah Ta'ala cakap kepada syaitan, kamu tak akan dapat berkuasa ke atas mereka, dan cukuplah Tuhanmu sebagai penjaga. Nabi Ibn Qayyim Al-Jawziyah pernah sebut, ada pun orang-orang yang tidak salih, kita tengok tidak lagi, bahawa syaitan ni menguasai diri mereka dengan dosa yang mereka lakukan. Kalau kita tengok seorang tu bila melakukan dosa tu selalu sangat, dia akan menjadi terpenjara dan dia dihambakan oleh dosa ni tadi. Betul tak? Kalau orang tu dia kaki isap rokok, betul tak? Dia memang orang yang dah ketagih rokok. Pukul 3 pagi tak ada rokok, dia sanggup keluar, betul tak? Dah ketagih, orang makan tak boleh isap rokok. Macam ni lainnya 3 pagi dia keluar, pergi 7-Eleven cek rokok, lepas tu patang balik isap rokok. Bulan Ramadan setengah juga tak tahan sangat tu, minum air sikit, isap rokok dulu. Ada orang macam tu? Ada. Ni hamba orang yang satu lagi pula, hamba yang suka menonton cerita-cerita elok dan melakukan perbuatan itulah zina ke, atau melakukan, nak sebut pun ada buat kecil orang ni susah ni, masih melakukan perbuatan mengeluarkan air mani dengan tangan mereka sendiri. Kalau mereka terpenjara, kalau mereka tak boleh tengok, dia tengok ni dia macam. Jadi banyak orang datang jumpa saya, tanya soalan, Ustaz saya tak boleh ni, boleh tak saya buat benda tu untuk menghilangkan? Kalau saya tak buat benda tu nanti dia terpaksa saya tinggal nak zina je. Nampak tak? Maksudnya dia dah dipenjara dengan maksiat tersebut. Kat situ dia kata syaitan tu dia kuasai diri dia. Sebab tu bahaya. Sebab tu nak Ibn Qayyim Al-Jawziyah dalam kitab Adab masa mula-mula tu, masa khatarah tu, masa lintasan dalam kepala nak buat jahat tu, dia kena lawan dah. Bila dah buat, selalu dia akan jadi habit. Dah jadi habit, dia akan jadi sikap, dah jadi akhlak. Akhlak ni, ulama memberi ta'rifan akhlak ialah al-hay'ah ar-rasikhah fil nafs. Satu benda yang telah menjadi benda yang sangat kuat dalam jiwa, yang dia tak payah train pun dia dah. Dia tanpa dia sedar, dia akan automatik buat tanpa dia sedar.
Bila dah buat pun kata, oh Allah, menyesal. Itu kita akhlak. Satu akhlak ni, sebelum dia menjadi akhlak, dia jadi habit dulu. Sebelum dia jadi habit, dia selalu buat. Jadi perbuatan. Sebelum perbuatan tu ialah pemikiran. Itu pemikiran tak boleh fikir. Tak tahu lama Syekh Salman Najib dia kata apa? Kita ni kenapa seorang dia selalu berfikir. Satu soalan pernah ditanya kepada beliau, wahai Syekh, apa hukumnya kalau saya berfikir-fikir, selalu fikir-fikir macam bayang berzina dengan orang? Dia kata pada sebab haram. Berfikir-fikir berzina dengan orang pun haram. Bukan ada hadis Nabi kata apa, benda yang sebut dalam hati tak buat lagi tak dosa kan? Betul tak? Benda yang kita sebut dalam hati tak buat lagi dosa itu kalau benda tu dalam lintasan. Idea keluar langsung kita lawan. Tapi idea yang kita layan dan kita fikirkan, dia akan jadi dosa. Nanti dia akan jadi niat yang penuh. Cuba try. Cuba try lah maksudnya. Tak boleh try. Ataupun cuba try kepada benda yang tak haram lah. Macam contohnya pergi bercuti lah, pergi cuti. Bagi satu gambar dekat mana, dekat Terengganu ke mana tempat yang best. Sekali kita bagi ke anak-anak kita, tunjuk tiap-tiap hari tu. Dia kan seronok, nak pergi Terengganu, dia fikir kan, nampak? Bila dia akan jadi niat, kemudian dia akan jadi azam. Azam tu dah start bahaya tu. Dah jadi nukain. Dia jadi azam tu yang bahaya. Tu yang dia tengok pantang orang lalu dia tak sama lelaki ni tu ke tak? Tak pantang. Saya duduk lelaki je. Tak tahu orang perempuan lain kot. Dia tengok tudung tu cantik je dia. Tak maaf Melissa. Contohnya lah. Contoh. Tapi saya tak faham bab tu. Dia lelaki saya faham lah. Sebab lelaki pantang dia. Bila dia jadi azam, dia akan jadi tindakan. Mungkin pada azam tu dia nak buat tindakan, tak boleh, dia haram. Tapi cuba kalau datang peluang kat dia, kat sini bahaya. Nanti kita akan dengar cerita Bal'am bin Ba'urah, cerita dia sekejap lagi dalam buku ni juga. Cerita Bal'am ni bila tahan dia, bila dia offer depan dia, kalau dia mula-mula lagi dia dah halang. Sebab dia ada jiran budak yang cantik, lepas tu mula tolong, tolong sembang, lepas tu apa, lama-lama syaitan. Bila dia azam, dia jadi buat. Bila buat sekali, kalau dia tak taubat terus, dia akan jadi habit. Dan ini habit, dia akan jadi akhlak. Bila akhlak ni, kita kata susah nak ubah. Betul tak? Harap saya ubah. Macam orang lah, sebelum kahwin, macam tu makan dia. Dah kahwin, macam tu makan dia. Dia buka seluar, kat situ dia letak. Sebelum kahwin, macam tu dah kahwin. Kami kalau dia gantung ke seluar, tak ada nak ubah makan dia. Maaf lah kalau kita kena bersaing pun macam tu. Dia kata akhlak lah. Abang ni nak ubah orang-orang kita tak boleh ubah lah. Benda dia jadi akhlak. Jadi itu benda-benda yang tak apa lah, bukan benda yang haram. Allah Ta'ala juga, jadi kita fahami proses macam mana benda tersebut dia menguasai diri sebab dia jadi akhlak. Sebab tu orang yang salih, kenapa mereka dapat menghalang? Sebab dia halang daripada pertama kali tu lah. Masa melihat dia dah halang. Masa bercakap, dulu dia cakap dah lebih ni, kurang perempuan ni, dia halang. Sebab kalau dia tak halang masa kecil, dia akan susah bila dah berbesar. Dalam Islam, halang berkhalwat. Kenapa la yakhwan ar-rajul ma'a imratin illa ma'a mahramiha? Tak boleh digunakan seorang lelaki bersama seorang perempuan bersama dengan mahramnya. Khalwah kan? Berkhalwat, namanya kita khalwat. Sebab dia tahu pada khalwat tu akan datang musibah yang besar selepasnya. Apa lagi? Melihat. Apa lagi? Bersalaman. Nanti Islam awal lagi, salam pun tak boleh. Sentuh tak boleh. Apa lagi? Perempuan musafir, tak boleh musafir berseorangan. Lepas tu Nabi kata apa? Hatta lelaki pun dari makruh musafir seorang-seorang. Makruh. Dia kata ar-raqibu syaitan wa raqibani syaitanani wa thalathatu raqbun. Dia kalau jalan seorang-seorang, syaitan teman dia. 2 orang, syaitan juga teman dia. 3 baru okey.
Nampak tak? Ini adab. Kalau saya nak jalan, saya suruh ajak orang kawan dia, nak teman tak? Jom kita pergi. Teman, siapa nak teman nak pergi ni? Sama kat sana. Saya nak pergi jalan, siapa nak ikut, siapa nak follow. Bukan kata ustaz ni sikit nak ajak orang follow. Bukan. Sebab ahli Nabi SAW kata Ar-Raqibu syaitan. Kalau seorang syaitan. Kenapa ulama bincangkan hadis ni? Kenapa seorang syaitan? Kerana seorang ni kadang-kadang pemikiran dia, nampak? Kalau dua orang nak pula teman soleh kan. Maka Nabi suruh, Nabi antara adab ni bila kita musafir, cari teman yang soleh. Bila teman soleh, segan sikit. Nak sampai lambat pun segan ke tak? Dua orang lagi segan. Betul, orang Ta'ala ini sistem Islam ni dah jaga lah. Awal-awal lagi dia jaga. Nabi kata Raqibu syaitan Ta'ala terraqbun. Kemudian jadi syaitan jaga daripada tak nak bergaduh pula. Nabi lantik tak boleh 3 orang musafir, melainkan seorang kena jadi ketua. Islam ni dah ala awal-awal. Islam ni dia punya style ni ialah sadduz zara'i, menutup jalan-jalan yang boleh merosakkan sebelum benda tu rosak. Saddal lidhari'ah. Kenapa kat kubur tak boleh? Awal-awal lagi tak boleh dah ya? Jarak kubur selalu sangat. Nabi SAW kata la taj'al qabri 'indan, jangan kamu jadikan kubur aku 'id. Maksud 'id ni selalu pergi betul balik. Kalau takut jadi syirik. Banyak lagi macam benda-benda lain. Kita tengok nanti dalam Islam awal-awal lagi dah menutup jalan daripada kerosakan. Jadi kita nak jadi hamba yang saleh, maka kita nak tutup dari awal. Hatta duduk dengan orang yang tak betul, Nabi tak kasih. Dalam Quran kata apa? Jangan kamu duduk, la taqulu ma'ahum hatta yaqulu fi hadithin ghairi. Bila kamu sami'tum ayatillah, bila kamu dengar ayat-ayat Allah, yukfaru biha wa yustahza'u biha, ayat-ayat Allah Ta'ala dipelekehkan dan yukfaru biha, dikufuri, maksudnya orang langgar perintah Allah. Fala taqudu ma'ahum, jangan kamu duduk dengan mereka hatta yakhudu fi hadithin ghairi, sehingga mereka tukar pandai mereka, tukar tajuk lain. Selalu sadar ni dari takut kalau mula-mula kata tak apa, sikit-sikit je. Kalau sudah masuk sikit, dah dalam pertengahan tu dah susah nak ubah. Okey, tadi kita kata dia kalau bagus kita start dari awal dah betul, proses dia betul. Faham tak maksud saya? Sampai tak? Maksud saya? Sampai tak? Alhamdulillah. Allah Ta'ala berfirman dalam ayat di bawah, wa ma kana lahu 'alaihim sultan. Wa ma kana lahu 'alaihim sultan illa lina'lama man yu'minu bil akhirah mimman huwa fi syak. Dan tidak ada kekuasaan iblis terhadap mereka melainkan hanyalah agar kami dapat membezakan siapa yang beriman kepadanya dan adanya kehidupan akhirat dari siapa yang ragu-ragu tentang itu. Jadi ayat ni jelas. Dia kata apakah hikmah Allah Ta'ala turunkan jadikan syaitan? Ini dia untuk Allah Ta'ala nak membezakan siapa yang betul-betul beriman dengan Allah, siapa yang padanya ada syak. Kan orang tanya, kalau Allah Ta'ala, kenapa Allah Ta'ala cipta syaitan? Kalau tak cipta syaitan, manusia tak jadi jahat. Soalan yang standard lah kita biasa dengar kan orang sekalian non-Muslim. Allah Ta'ala baik, Allah Ta'ala cipta syaitan. Soalan kita kata ayat ni jawapan supaya Allah Ta'ala nak bezakan mana betul-betul beriman dengan dia, siapa yang dalam syak bersangka. Macam dia guru membuat test periksa, nak bezakan mana antara anak muridnya yang betul-betul belajar dan mengkaji, dan mana anak murid dia yang ambil semelo dalam pelajaran. Sebab itu ayat ni jelas. Dan siapa yang ragu-ragu tentang itu, maksudnya mafhum dia, mafhum mukhalafah ni, faham terbalik ni, kita kata siapa yang ikut syaitan ni, maksudnya dia ragu, betul tak? Maksudnya siapa yang masih lagi ikut syaitan ni tindakan, perbuatan, buat dosa, maknanya pada hatinya ada tak perasaan ragu-ragu. Ya, walaupun orang benda kata dia beriman. Memang dia kata saya beriman, tapi saya terbuat juga dosa. Ya, sebab kalau orang tu benar-benar dia tahu api itu panas, dia akan pergi tak dekat api, tak akan pergi.
Tu dalam investment tu benar-benar kalau invest dalam syarikat ni memang kena hitung. Dia tak ada invest walaupun 1 sen. Itu juga dalam manusia kalau benar-benar. Lepas tu Allah Ta'ala sebut dalam surah At-Taubah berkenaan dengan dalam perang Tabuk. Allah Ta'ala sebut La yasta'dhinuka alladhina la yasta'dhinuka alladhina yu'minuna billahi wal yawmil akhir an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim wallahu alimun bil muttaqin. Allah Ta'ala maksudnya ya, orang yang beriman dengan Allah Ta'ala sebelum dia beriman dengan hari akhirat, mereka tidak akan minta izin kepada kamu wahai Muhammad untuk tidak pergi berperang. Sebenarnya Allah tahu orang yang bertakwa. Maksudnya orang yang betul beriman tak akan minta izin. Tak payah pergi ya Rasulullah, kami ada masalah keluarga lah, mungkin sebagai alasan lah. Innama yasta'dhinuka alladhina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Tapi yang minta izin kepada kamu wahai Muhammad untuk tidak pergi berperang ni ialah orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat. Hujung tu ada dengan ayat ni, wartabat qulubuhum, dan hati mereka ni goncang, ragu-ragu. Wa fi raibihim yataraddadun, dan mereka ni dah ragu-ragu, mereka ikut. Mereka tak pasti betul. Dalam ayat Allah Ta'ala dalam surah Al-Hashr Allah kata innal ladzina amanu billahi thumma lam yartabu, dan mereka tidak ragu-ragu. Sebab itulah dalam syarat 7 kalimah la ilaha illallah ada satu syarat. Misalnya syarat ni al-yaqin, didduhu lawannya asyak, lawannya syak. Maksud la ilaha illallah kan disebut, siapa sebut la ilaha illallah masuk syurga. Kata ulama, ya, kamu ada kunci pintu syurga tu, betul, la ilaha illallah. Tapi setiap kunci dia ada apa? Setiap kunci dia syarat, kunci ada apa? Kunci ada gigi dia. Gigi dia apa? Itu syarat kalimah la ilaha illallah, 7 syarat tersebut. Al-ilm, al-yaqin, lagi apa lagi? Al-mahabbah, al-inqiyad. Itulah 7 syarat tu. Salah satu syarat ni al-yaqin. Kamu kena ada keyakinan yang sempurna. Yang lawan ni ialah syak, was-was. Was-was adalah satu penyakit akidah. Was-was penyakit akidah, kena buang orang. Kata kena buang macam mana? Bangun ilm. Yang kedua, was-was kena buang macam mana? Al-amal. Manusia ni kalau dia tinggalkan amal, dia akan ada penyakit was-was. Syaitan masukkan dengan dosa yang jadi, dia akan lemahkan jiwa dia. Perhatikan orang yang kuat beramal, kuat berjuang dalam Islam, dia tak ragu-ragu hati dia. Makin kuat lagi iman dia. Dan yang ketiga ialah kalau datang juga dia kena lawan macam mana? Tadi hadis yang disebut tadi lah. Ta'amantu billah, qul kepada Allah, qul huwallahu ahad. Dia tolak terus dalam hati dia, terus ragu-ragu. Ini ayat dia yang kita faham bahawa yang melanggar cakap Allah ialah orang yang ragu-ragu keimanannya. Sebab tu kata ulama-ulama Ibn Rajab Al-Hambali sebenarnya dalam kitab dia Jami'ul Ulum Hikam, dia kata memanglah kita dosa tu tidak menyebabkan orang keluar daripada Islam, dosa besar kan, tapi yukhsha, ditakuti. Dosa tadi akan menjerumuskan, melemahkan imannya sampai dia akan mengeluarkan kata-kata kufur. Tidak akan melihat seorang Islam yang bercampur dengan orang kufar, contohnya dia berzina, dia minum arak, dia jual perbuatan mereka, semua sikap mereka jual suatu perbuatan. Apa jadi pada orang lain tadi? Biasanya dia akan keluar. Ada orang betul tak? Kita tengok sini dalam kalau kita anak-anak, kita minta maaf sebutlah. Sebagai yang belajar di negara barat, minta maaf saya sebut bukan semua, minta maaf sebagai sebahagian. Yang pergi sana dicampur budaya mereka, campur dengan sikap mereka, campur dengan makanan mereka, campur makan pula tak fikir halal haram. Siapa yang dekat England tahu, betul tak? Betul benda ni? Betul tak benda dekat England tahu? Akhirnya sikap mereka tadi tu mula-mula asalnya dosa besar, betul tak? Akhirnya dia merosakkan dia punya akidah. Masa dia kata fikir dia mau buat dah lepas tu, bukan kita pasal dia tahu kat Rantau pun banyak dah macam tu lah. Asalnya pergi main jamming tu tak? Faham? Tahu tak? Dah Pamela ni orang lain.
Asalnya orang dulu pergi jamming apa semua, main-main, lepak. Akhirnya aku percaya tak ada Tuhan. Ini Imran, di sini cerita kat saya. Sebagai orang Islam gunakan metode tak percaya Tuhan ada. Islam. Islam. Maksudnya dah IC di Islam lah maksud saya. Dilahirkan dalam keluarga Islam. Ini kita kata bahaya. Kita kata jangan pandang remeh akan dosa. Sebab dosa tu akan menjerumuskan. Ini kan? Dia kata memanglah tak mengkafirkan, tapi dia akan menjerumuskan seorang ke kebinasaan. Dia akan melihat orang yang buat dosa lama-lama dia akan malas membuat amalan saleh. Betul tak? Ada tak orang yang pergi pub pagi sebelum tidur dia tahajud 2 rakaat? Mana ada? Tak akan jumpa punya. Bukan kira orang pergi pub ni, pergi lepas tengok bola aku malam takkan dah pada ngantuk 4:30 tu dah habis bola tu. Dia tahajud sekejap mana ada. Jarang dah ngantuk dia tidur. Allah Ta'ala macam kita tu. Ghaflah, melalaikan hati. Ini penyakit ghaflah. Itu artinya bahawa syaitan tidak memiliki jalan untuk menguasai manusia, tidak dari sisi argumen, tidak juga dari sisi kekuatan. Tapi sekali lagi kata orang saleh, argumen dia kuat, dia takwa, dia syaitan bagi hujah apa-apa, was-wasah pun dia lawan. Sebab kita Allah Ta'ala dia lawan. Apatah lagi kalau dia berilmu. Tidak juga dari segi kekuatan, maksudnya paksa lah physically. Dan syaitan sendiri mengetahui hakikat ini. Qala Rabbi bima aghwaytani. Wahai Tuhanku, Iblis berkata, wahai Tuhanku. Iblis pun mengaku Allah itu sebagai Tuhan. Ini menyanggah mazhab, satu mazhab dalam Islam. Dulu dia panggil mazhab Karramiyah. Nak dengar tak Karramiyah? Karramiyah dengan iman dalam hati yang cukup dah. Tapi tak perlu lafazkan, tak perlu beramal. Ini mazhab Karramiyah. Karramiyah ni mesti kita kalau mazhab Karramiyah ni Iblis dah beriman lah kiranya. Sebab dia dah kenal Allah Ta'ala. Walaupun mulutnya ingkar, betul tak, lawan Allah Ta'ala secara zahir disebut dalam mulut, dan juga fizikalnya, amalnya pun dia lawan. Ini dan mazhab ni Karramiyah. Ni paling ekstrim sekali, paling tak betul sekali, sesat sekali. Mazhab akidah, bukan mazhab fiqah. Bukan mazhab fiqah, bukan mazhab fiqah, mazhab akidah. Tak apa beza mazhab fiqah, mazhab akidah ni. Ada mazhab ni, apa maksud mazhab? Orang asal tanya soalan ni. Ma dhahaba ilaihi. Mazhab ni ialah kita kata satu aliran pemikiran lah, senang cerita. School of thought. School of thought. Itu terjemahan ni. Fiqah juga, pecahan-pecahan dia juga. Dalam Islam dia ada banyak pecahan-pecahan. Pecahan dia datang sebab apa? Sebab Nabi dia sebut dah, umatku akan pecah pada 73. Semua dalam neraka, satu masuk syurga. Dan yang bila Nabi sebut 73 ni, dan 72 yang lain kita panggil mazhab akidah. Yang 72 ni kita panggil mazhab akidah. Mazhab akidah contohnya apa? Syiah contohnya. Canggih tak ada Syiah. Mujassimah, betul lah. Kalau dia kata Mujassimah ni, iaitu orang yang dia kata Allah Ta'ala ni ada jisim macam manusia. Tajsim, kata Allah Ta'ala ada tangan, memang tangan macam kita. Allah Ta'ala ada muka macam muka macam kita. Kaki macam kita. Bahkan dia bayangkan Allah Ta'ala macam seorang lelaki yang handsome, yang besar. Itu yang mazhab kufar, orang kafir banyak buat Mujassimah, betul tak? Dia Tuhan dia, cerita putih tu kan, buat atas langit tu, dia pegang putih tu, dia baling. Betul tak? Lepas tu dia yang pelik ni pakai macam Greek kata semua tu. Dah maju pakai macam Greek ni. Itu contohnya lah Mujassimah. Lagi contoh mazhab akidah, apa lagi? Apa dia? Apa dia apa tu? Apa? Oh, masya-Allah. Ya, Ahmadiyah lah. Ahmadiyah kata Nabi lain. Dia lah Nabi, wahai tak terputus pada Nabi Muhammad SAW.
ada lagi sambungan wahyu, ada lagi wahyu-wahyu yang lain. Ini mazhab akidah. Apa lagi mazhab akidah? Contoh, ayah pin tu Dajjal. Dia tak termasuk lagi dalam aliran akidah. Dia panggil Dajjal. Nabi kata apa dah hadis sahih Muslim? Okay. Sayakunu fi akhir zaman, sayakunu fi akhir ummati dajjaluna kadzabun ya'tunakum bi ahadits ma lam tasma'u antum wala aba'ukum fa iyyakum wa iyyahum. Dia kata akan datang pada akhir zaman nanti dajjal yang menipu, bawa kamu hadis-hadis yang kamu tak pernah dengar dan bapak kamu juga tak pernah dengar. Maka jauhilah mereka dan mereka jauh dari kita semua. Dajjal. Macam Musailamatul Kadzdzab, nabi palsu, Dajjal. Okey. Apa lagi aliran? Sufiyah, yes, Sufiyah ni ulat, yes. Alawiyah tu Syiah semuanya. Syiah dalam bawah banyak. Nusairiyah, Alawiyah, Rafidah, Isna Asyariyah, Zaidiyah, apa semua jenis Syiah. Mu'tazilah, golongan mengedepankan akal, Islam liberal. Bawah tu Mu'tazilah lagi. Khawarij yang mengkafirkan orang melakukan dosa besar dan mengkafirkan pemimpin. Lagi Murji'ah. Contoh Murji'ah apa dia? Apa Murji'ah, Syekh? Yang kata iman tak ada kena-mena dengan amal. Ada tak orang lain macam ni? Ada. Dia jangan tengok iman ai, dia tengok luaran ai, iman ai dalam hati tau. Ada tak banyak tak orang yang cakap macam ni? Banyak. Bikasir. Ini aliran akidah ni, Tuan-tuan kita kata lambat tak bisa belajar akidah, kita boleh nampak. Oh, dia ni macam ni sebenarnya fikiran dia. Dia macam ni pemikiran dia. Dia macam ni pemikiran dia. Ini bukan ahli sunnah. Bayang orang tak belajar akidah, nampak semua. Okey, apa salahnya? Dia pun Islam juga. Dia pun mengucap juga. Enggak. Seorang macam tu. Dia kata you cannot judge. You cannot judge a book by its cover. Itu buku memang you cannot judge by its cover. Manusia kena judge by its cover. Dia cover your aurah dan your Muslim. Itu dia senang dia. Yang true Muslim. Betul. Orang tak semua orang tak cover aurah itu jahat. Tapi orang yang cover aurah itu insya-Allah lebih baik. Tapi orang tak cover aurah confirm jahat. So apa? Dia langgar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz Ali Ustaz Ali pernah ditanya soalan ni. Dalam kelas ni kat sini lah. Orang tanya, Ustaz, tak boleh tak adil lah orang kata orang tak tahu aurat ni jahat? Kan? Orang ni baik apa semua. Sekali Ustaz Ali dengan selama dia bagi jawapan. Bagi jawapan macam ni. Dia dekat, dia tanya Akak ni satu ustaz. Bagus dia ceramah, mantap apa semua bagus lah, ibadah mantap apa semua. Tapi dia suka tengok cerita porno, okey tak? Dia suka tengok cerita blue. Senang cerita masa adik-adik sekalian suka tengok cerita blue, dia kata, senang. Kakak kata, kakak tu kata. Kakak tu, mana boleh Ustaz? Saya kata, pada perempuan tu juga tadi tu. Yang tak tentu aurat. Sebab poin dia sama, kamu tak melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tak maaf sebutlah. Dan termasuk aurat ialah menutup kaki. Menutup kaki anda. Kaki adalah aurat. Aurat adalah muka dan kecuali muka dan tapak, muka dan tangan. Okey? Orang lelaki lah pula cek kaki orang perempuan. Apa dia? Bukan kerja awak pergi cek kaki orang tutup tak tutup. Tutup ke balut lah. Itu istilah dia kira aliran pemikiran akidah. Jadi pemikiran akidah ni, kalau kita tengok orang Malaysia, dia tak faham aliran akidah ni. Sebab itulah mereka tak senang terjerumus. Masuk Islam liberal laku. Masuknya Sufiyah bulat tasawuf laku. Semua laku. Semua pemikiran laku. Laku belaka semuanya. Nak pula pada tanya pada orang pada barat, sudah dengan gaya dia semua canggih apa semua laku. Bila tak faham aliran pemikiran akidah tu, dia senang terjerumus. Nak kata Hudzaifah, apa kata Hudzaifah al-Yaman? Kunna nas'alu 'anil khair. Kami dahulu, atau kan sahabat yatasaaluna 'anil khair. Para sahabat tu selalu bertanya tentang perkara yang baik. Dan aku tanya benda yang jahat kerana makhafatan an aqafi.
takut aku termasuk dalamnya. Nampak tak? Kita tahu apa aliran-aliran yang jahat ni, Murji'ah, apa semua ni. Itu yang kata Umar Al-Khattab akan tercabut tali Islamnya satu persatu, tali Islam satu persatu. Idza nasya'a fil Islam wa lam ya'rif fil jahiliyah. Bila dia membesar dalam Islam, betul mantap dah, baca Quran, hadis, tapi tak tahu aliran-aliran yang merosakkan. Betul, ada subjek yang wajib banyak mesti ialah dengan harakatul hadamah, gerakan-gerakan yang merosakkan. Wajib belajar. Masalahnya lah ulama Ahmad, Ahmadiyah, Qadiani, apa semua merosakkan. Sebab dia kata inilah syaitan punya kerja, iblis. Kita tengok nanti macam mana iblis menyesatkan. Tajuk nanti akan datang. Iblis berkata, wahai Tuhanku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahawa aku sesat, qala rabbi bima aghwaytani, hebat ini, la uzayyinanna lahum fil ard wa la ughwiyannahum ajma'in. Pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi. Ini saya sebut dulu kan, syaitan ni tak akan kata jadilah kafir, takkan. Buatlah bid'ah, mari kita buat bid'ah sama-sama. Syaitan takkan, syaitan kata macam tu. Dia kata marilah kita bercita Rasulullah. Nampak tak ayat dia? Tu main gendang, Haji gendung, gendang kata Allah. Cara Nabi itu dia terlompat berdiri semua. Lepas tu lepas tu habis. Ada letak dalam kumpulan mereka grup pecinta Nabi. Tak sedar kata termasuk di dalamnya perbuatan yang bid'ah, itu perbuatan yang lari daripada Nabi SAW. Banyak kali saya bagi hadis lah. Sahabat tu bersin juga, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah pun Ibn Abbas dah marah, dia buat lebih dari itu pula. Dan buatlah dia syair-syair, muji-muji. Syair Busiri ni sokong masjid-masjid kebanyakan yang buat maulid, yang baca burdah pun baca ni syair Busiri ni. Busiri kata apa? Ilmu kamu ya Rasulullah, ilmu lawhi wal qalami. Kamu ya Rasulullah, kamu ada ilmu lawh mahfuz tu, dan juga ilmu qalam. Tahu tak qalam tu apa dia? Qalam bukan kolam. Dan juga bukan kolam Wainu tu yang di Bali tu. Qalam juga panggil kan? Bukan kolam itu. Qalam ni ialah pena tu, yang benda yang awal dicipta tu, yang Allah Ta'ala suruh tulis semua daripada zaman daripada Allah Ta'ala. Inna Allah kataba maqadirul khalq 50 alf sanah qabla an yakhluqal ardh 50 alf sanah. Allah Ta'ala telah menulis qada dan qadar bumi ini sebelum dicipta bumi ini 50,000 tahun sebelum dicipta. Kata dalam syair tu, wa ilmuka ilmul lawhi wal qalami, ilmu engkau wahai Muhammad ilmu lawh dan qalam. Bayangkan syair tu, orang lain tak faham. Dia kata kena dihiaskan dengan syaitan. Nampak tak? Bid'ah dah kata cinta Nabi. Apa lagi? Syirik, dia kata tawassul. Dia kata apa? Syirik, dia kata tawassul. Ambil orang tengah, apa semua. Apa lagi? Bagi satu contoh yang syaitan hiaskan. Riba, dia bagi faedah, dia hiaskan perkataan yang elok. Apa lagi? Bogil, kata art. Betul tak? Ni art tu kata orang kalau cerita barat tu, kalau nak belajar mesti dia terpumpa bogil. Ya, dia sebit tu kan. Nak tengok contohnya apa tak? Bogil tu dia anggap sebagai satu art. Pergi dekat gereja-gereja orang kafir, pergi dekat mana Itali lah mana tu, tulisan tu, patung-patung yang bogil tu semua. Dia nak memuji, cantik dia punya pinggul dia. Ni tepat pinggul ni. Cak kaji tu patung apa tak? Hercules ke apa? Pinggul ni bukan pinggul lelaki. Dia kira subhanallah, apa benda ni? Yang mana yang fak. So ini cerita syaitan akan menghiaskan kecantikan. Ini ada kecantikan. Pakai menolak dalil, menggunakan akal, dipanggil kebijaksanaan, panggil maqasid. Sekarang ni Maqasid. Dan jelas tolak dalil kata maqasid. Apa lagi?
Syaitan akan hiaskan, dan dia akan burukkan pula yang baik. Dalam hadis salah hadis sahih yang membesar, orang yang kanak-kanak membesar dengan bid'ah tersebut. Yang orang tua pula jadi tua, beruban. Yang baik akan nampak jahat, yang jahat akan nampak baik. Yang wajib pada sunnah tu dia akan sesat, dia diistilah sebagai sesat. Ini kata akan berlaku. Syaitan akan zayyana lahum syaitan. Dalam Quran ayat disebut zayyana lahum su'u a'malihim. Syaitan akan hiaskan perbuatan jahat mereka. Apa yang jadi? Dan pasti aku akan menyesatkan mereka semua. Pasti la ughwiyanna, maksudnya aku akan confirm menyesatkan mereka ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba kau yang mukhlis di antara mereka. Mukhlis ni apa? Bukan ikhlas. Mukhlasin yang diselamatkan. Mukhlas. Illa ibadaka minhumul mukhlasin yang diselamatkan. Maksudnya selamat ni yang tidak mengikut syaitan tadi. Yang mampu dikuasai syaitan hanyalah hamba Allah yang menerima keyakinan syaitan dan mengikutinya dengan sukarela. Sukarela ikut syaitan. Inna ibadi, sekali lagi Allah Ta'ala bunyi ibadi, nampak kan? Ini hamba-Ku laisa laka alaihim sultan illa man ittaba'aka minal ghawin. Iaitu orang mengikuti mereka, kamu iaitu orang yang sesat. Jadi siapa yang bagi mereka gelaran sesat ni? Allah Ta'ala. Jadi salah tak kita tuan tu sesat? Tak salah. Ini aliran yang sesat. Boleh. Dia kata ustaz ni semua sesat. Kau kata siapa ikut jalan syaitan sesat lah. Siapa ikut jalan syaitan tak sesat lah. Itu jangan jadi mazhab soft-softaiyah. Itu mazhab akidah lagi. Dia daripada Greek lama dulu. Soft-softai. Saya tahu dalam masa orang putih apa. Kita dalam belajar bahasa Arab. Mazhab soft-softaiyah ni kata apa? Kebaikan itu adalah terbuka. Maksudnya bahasa putih itu bukan apa istilahnya, subjektif, subjektif. Maksudnya terserah kepada masyarakat. Apa itu kebaikan? Dia nisbi, bahasa Arab kata nisbi. Al-khair nisbi, maksudnya kebaikan macam mana? Mungkin pada Fahmi ni kebaikan macam tu, pada saya kebaikan macam tu. Subjektif mungkin lah. Ada di situ istilah lagi, maksudnya terdedah pada pandangan setiap orang. Nisbi, sebab nisbi, mestinya cuma tak tahu. Maksudnya kalau pada Amerika Syarikat, kalau sekian-sekian bangai itu buruk, maka itulah buruk. Pada setengah orang, itu action sendiri lah. Sebab tu mereka sentiasa berubah, betul tak? Satu masa dahulu, masyarakat barat, seks itu satu benda yang seks bebas tu benda yang teruk. Apa kena pakai tawak besi. Sekarang dia kata itu hak asasi. Betul tak? Dulu dia kata benda-benda yang bid'ah-bid'ah ni zaman Nabi SAW, nampak? Sekarang dia terbuka dengan alasan kebaikan dia berdasarkan apa yang dia faham. Tak boleh tuan-tuan. Kebaikan bukan apa yang tuan-tuan rasa baik. Kebaikan tu adalah qala Allah, qala Rasulullah SAW. Itu yang baik. Kunci manusia berpecah ialah bila setiap orang dia openkan baik itu kepada pemikiran setiap orang. Tak kira lah sama ulama' ke siapa-siapa ke. Hatta ulama' pun tidak boleh menetapkan suatu benda itu baik, jahat melainkan dengan nas. Allah kata dalam Quran, am lakum syuraka syara'u lahum minad din ma lam ya'lam bihillah. Adakah mereka ini ada partner-partner bagi Allah yang menetapkan syariat? Maksudnya tak syariat ni kata ini baik, ini tak, ini jahat, ini tak elok, ini tak, ini baik, ini tak elok. Ini baik, ini tak baik, ini jahat, ini tak jahat. Siapa yang tetapkan ni? Bukan kita yang tetapkan. Dia kata perbuatan ni baik atau tak baik? Tetap. Siapa yang tetapkan? Allah dan Rasul yang tetapkan. Faham tak tu? Jadi dia kata ini orang yang sesat.
Pada hari kiamat, syaitan akan berkata kepada para pengikut yang telah disesatkan dan hancurkan. Ini kata ni, dia surah Al-Mulk lepas kan, wa ma kana li 'alaikum min sultan illa an da'awtukum fastajabtum li. Sekali tidak ada kuasaan bagiku terhadapmu, aku tak paksa engkau, tapi aku hanya menyeru kamu. Ini macam hadis Nabi kan, Nabi letak garis tu, dan pada kirinya di hadis ini, hadis siratal mustaqimah fattabi'u, ini jalan punya lurus, dan kami ikut jalan-jalan yang lain. Nabi buat garis-garis. Bila tu setiap pada garis tersebut ada kepala syaitan yang mengajak kepada kesesatan. Lalu kamu mematuhi seruanku. Dalam ayat lain, innama sultanuhu 'ala alladziina yatawallawnahu walladzina hum bihi musyrikun. Sesungguhnya kuasa syaitan hanyalah orang-orang yang mengambilnya dari pemimpin dan atas orang-orang yang persekutukannya dengan Allah. Dan bahawa sebenarnya taat syaitan ni, dia padanya ada syirik. Buat dosa syirik ke? Memang dosa, buat dosa besar, dia tidak syirik, dia tak keluar dari Islam. Tapi bila buat dosa ni, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, padanya ada syirik. Tapi bukan syirik yang keluar dari Islam tu, padanya ada syirik. Sebab syirik ni apa? Kita kata bagi orang tu ada pada. Maksudnya kita nak taat siapa? Allah Ta'ala. Bila kita buat dosa, kita taat syaitan. Maksudnya kita telah samakan ketaatan kita dengan ketaatan syaitan tu dengan ketaatan Allah SWT. Tapi taklah menyebabkan dia jadi kufur, keluar dari Islam. Kecuali benda tersebut memang keluar dari Islam lah, dia syirik kubur apa semua tu. Ini kata dalam tu ada ketaatan. Lepas tu Allah kata dalam Quran, dalam surah Maryam, Allah kata, daraballahu mathalan rajulan fihi syuraka. Allah Ta'ala ni bagi pemisalan orang yang dia ada satu tuan, satu bos dia. Mutasyakisun, dia ada banyak bos. Wa rajulan salaman li rajulin, dan seorang lelaki dan satu tuan sahaja. Kul hal yastawiyani mathala, adakah sama mereka berdua? Seorang ada banyak bos, dan 5 bos dengan satu bos. Beza tak? Dan sebab dia nak pleasekan semua 5 bos tadi. Bos nak macam ni nak hantar, dia respect yang banyak bos ni, 2-3 bos. Dia nak hantar surat, ni nak kerja yang ni, nak kerja yang tu, nak kerja yang ni, nak kerja yang tu, dia pelanggan yang ni. Jadi mutasyakisun, banyak. Dan satu bos dia tak ada satu je. Kalau taklah samakan ini, pemisalan ni dengan manusia yang kalau dia taat kepada banyak orang, tak taat siapa? Tak Allah bersama, tak taat bos dia. Pada sesama dia tak taat, maksudnya dalam perkara yang melanggar perintah Allah Ta'ala. Sebab tak isa abdul dinar, celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham, celakalah hamba makhilah, celaka hamba pakaian. Dalam hal lain, tak isa abdul zawj, celaka hamba isteri atau suami. Celaka hamba isteri atau suami, macam ni. Maksudnya kecintaan dia kepada isteri dia ataupun suami dia menyebabkan hati ta'alluq qalb, hati dia tergantung pada suami isteri macam kecintaan yang sejati tu. Allah Ta'ala tu tak ada mana lah. Itu yang bahaya. Sebab tu kata Syekh Salam Najib, dia kata orang yang letak gambar, letak sini ada gambar, situ gambar, sini buka almari gambar artis tu, buka cermin ada kat ujung kat situ gambar artis tu, buka Facebook gambar artis tu. Nampak tak? Dia ada ta'alluqil qalb, hati dia kebergantungan. Hati yang bergantung kepada benda tersebut, itu yang akan jadi syirik tu. Syirik mahabbah, syirik cinta tu. Bahaya tu. Tak tahu hati kita ni ada syirik mahabbah ke tak? 24 jam otak kita fikir satu je. Macam Ibn Qayyim, Ibn Taymiyah bagi satu contoh. Nak tahu kita ni cinta pada dunia ni, kamu bagi contoh macam ni lah. Kamu perlukan tak, kita contohnya macam orang cinta duit kan. Kita ni Islam, memang kita suka duit, betul tak?
Dengan duit kita buat dakwah, dengan duit kita pergi cuti, dengan duit kita pergi makan sedap sikit, dengan duit kita pergi berjalan, apa semua macam, betul tak? Tapi cinta kita kepada duit tadi ialah cinta sebagai alat untuk kita buat benda macam, bukanlah hati kita bergantung kepada duit tadi. Duit tadi bagi contoh yang senang, macam orang yang kita perlukan toilet tak? Kalau tak ada toilet tak, dia nak buat toilet bersih tak? Kalau toilet kotor mana tak nak. Orang kata tak jadilah. Kalau tadi nak sangat, dia masuk toilet yang kotor yang tak jadi lepas tu tak? Semua tahu. Maknanya kita mula kita terbayangkan toilet rumah kita. Oh, bestnya toilet rumah kita dapat bersih, apa air semua tu tak? Tapi adakah hati kita cinta kat toilet tadi? Hati kita sentiasa berfikir toilet. Ada hati kita tadi lah. Itu juga macam binatang kata. Macam dia ada keldai. Keldai tu bagus. Alhamdulillah, aku suka keldai aku. Boleh bantu angkat barang. Kata dia nampak dalam tu nama keldai lah. Tapi adakah hati yang tergantung keldaiku. Sebab tu kita dengan dunia dan cinta kita tidak bolehlah lebih daripada cinta bahawa benda tu hanya memudahkan kerja kita dalam dunia. Itu je. Jangan sampai tempat jangan fikir. Tak kisah apa pun. Seorang lelaki kereta, seorang badan fikir kereta nak tukar sport ni, nak buat spoiler, lepas tu nak tukar cermin, nak, betul tak? Tukar seat. Otak dia fikir pasal tu je. Kalau tengok dia buka internet, buka apa tu mudah.com, cari bang kereta yang murah. Betul tak? Itu tak ada. Ada tak? Ada tak orang itu? Ada orang itu. Kalau yang minat bola tu belajar fikir. Minggu depan ni Chelsea lawan siapa ni? Alamak, Torres injured pula. Dia fikir apa semua. Dia fikir apa strategi Chelsea nak main minggu ni. Kena tak ada suara Allah. Ada ta'aluk juga. Kita seminat pada bola semata-mata bila kita tengok bola, syok, alhamdulillah, bagus, mantap, gol dia bagus, dribble apa semua cukup. Tapi tak adalah ta'alukil qalb, hati bergantung dia tak nak. Ta'alukil qalb yang akan merosakkan. Ta'alukil qalb bergantungan hati pada benda tersebut, itu dia merosakkan. Itu Islam melarang gambar. Itu kita, kalau kita tengok, kita faham maksud syariah pada gambar tersebut, ialah Islam melarang gambar itu supaya tidak tergantung hati pada diri. Okey, faham tak masalah? Benda hati maksud benda dia sumbang kat dia lah. Tu rambut nak potong macam Ronaldo, baju nak isi Ronaldo, kereta, minyak wangi pun minyak wangi kan. Kalau minyak rambut pun nak macam minyak rambut Cristiano Ronaldo. Minyak setengah tu yang hati dia telah bergantung. Kita minta Allah Ta'ala menjauhkan kita dari benda-benda ni lah. Ini bab syirik dan syirik cinta. Kuasaan syaitan dihadapkan para pengikutnya tidak berdasarkan argumen dan bukti. Syaitan bukannya bagi bukti dalil ke apa, tak ada. Dan tetapi semata-mata kerana mereka memenuhi seruan syaitan berdasarkan hawa nafsunya. Kalau orang tu, buat je lah, betul tak? Kalau tak buat nasihat, tak payah fikir, buat je. Tak apa, taubat kemudian. Nampak? Dia bukannya ada sebab dalil. Kita ada, apakah dalil kamu nak duduk nasihat? Mana ada? Dia mesti sebab syok hati, best, seronok, dan memiliki kesamaan dalam tujuan. Mereka lah yang menolong dirinya sendiri, memberikan peluang bagi musuh mereka untuk menguasai mereka dengan jalan menyetujui dan mengikutinya. Maka ketika mereka menghulurkan tangannya dan minta ditawan olehnya, jadilah mereka dikuasai syaitan sebagai hukuman atas mereka. Nampak? Ayat ni kata maksudnya kita ikut syaitan tu hanyalah wabal, satu benda musibah atas kita. Allah Ta'ala tidak memberikan syaitan kekuasaan terhadap hamba-hambanya sehingga hamba itu sendiri memberikan jalan syaitan untuk menguasainya. Syaitan takkan dapat menguasai, melainkan kita sendiri bagi ruang untuk syaitan menguasai. Lepas tu ulama kata jangan duduk seorang-seorang, duduk rumah, bayar, hati-hati, macam ni, mustahil qiyam, kata ulama. Sibukkan diri. Itu apa? Ada sebab tujuan zikir tu disyarakkan, disunahkan ialah mengelakkan hati ni kosong. Dia kata apa? Ibn Abbas dia kata bila tanya orang
Dia kata manusia ni kalau hatinya macam rumah lah. Rumah tu diisi macam-macam, penuh apa semua. Maka kita akan tengok rumah tu dia dah penuh dalam rumah dia. Dah ada kursi, dah ada apa. Dia dah selesa duduk dalam tu, betul tak? Dah selesa, maka dia tak perlukan lagi orang. Maksudnya kalau rumah yang kosong tu siapa masuk? Jin masuk, masuk tak? Ular masuk, orang kita bincang kan? Dan Allah Ta'ala dia menjadikan hati manusia ni, ulama-ulama menyamakan macam hati. Betul kata hati yang tidak dibaca Quran macam rumah yang kosong. Bila rumah kosong tu syaitan masuk. Dan Allah Ta'ala dalam ulama Ibn Qayyim dalam kitab dia Ad-Da'wah menyamakan hati manusia ni 3 jenis hati. Satu macam istana yang penuh dengan guard. Yang dua macam rumah orang biasa. Dia kunci. Ada kunci kan rumah orang biasa. Yang ketiga rumah yang tinggal. Okey. Rumah yang kosong ni syaitan boleh kuasai pencuri masuk. Tapi syaitan nak duduk lama-lama tak dalam rumah yang kosong? Maksudnya kalau orang kata orang yang kafir kosong langsung, syaitan tak kacau mereka. Lepas tu kata bila orang Yahudi, bila dia jumpa dia cakap dengan Ibn Abbas. Allah tanya Ibn Abbas, Yahudi jumpa kata, wahai Ibn Abbas, kenapa orang Islam ni selalu tak khusyuk? Kami khusyuk dia dalam banyak ibadah kami. Bila nyanyi kan khusyuk, dia nyanyi kan dengan dunia piano, angkat tangan apa semua, sister act tu kalau sister act, khusyuk je, angkat tangan, jerit-jerit apa semua kan. Semua nak khusyuk je. Macam mana zikir tu lompat lah. Apa kata Ibn Abbas? Dia kata, memang kamu khusyuk sebab syaitan tak kacau kamu. Pencuri dia takkan masuk rumah yang kosong. Dia tahu rumah dia buka pintu terbuka je, kosong je rumah, apa nak masuk, tak ada benda. Begitu juga rumah, syaitan akan masuk tak rumah yang penuh dengan jaga? Pencuri akan masuk tak rumah yang penuh dengan jaga? Dengan CCTV, dengan mana ada pencuri masuk istana negara, susah. Tapi syaitan akan masuk rumah mana? Yang jaga tak jaga sekarang ni. Kadang-kadang kunci, kadang lupa nak kunci malam-malam. Nak tengok TV, lupa nak kunci rumah. Nak tidur depan TV. Contohnya lah. Rumah ni macam mana yang syaitan akan masuk. Satu lah orang beriman yang 50-50 ni, yang tak jaga betul-betul dan tak kosong sangat. Sebab tu kita kadang-kadang khusyuk, kadang-kadang tak khusyuk. Syaitan akan curi, dia kacau kita. Dia kata Ibn Qayyim. Sebab kalau hati yang jaga betul, syaitan tak kacau. Itu maksud ayat ni. Hamba-Ku tidak akan dapat, kamu tak akan dapat menguasai hamba-Ku illa ibadaka minhumul mukhlasin. Faham tak maksud saya? Faham. Allah Ta'ala tidak memberikan syaitan kekuasaan terhadap hamba-Nya hingga hamba itu sendiri yang memberikan jalan bagi syaitan untuk menguasainya. Dia tak nak belajar, tak apa, saya dah khatam dah, saya dah jam 4 dulu. Dah khatam Quran dah, masa bila jam 4? Dia jaga agama, saya ke sekolah dah belajar fardu ain dah dulu. Fardu ain sudah jam 4. Memang dah belajar, tapi kita nak improve. Lepas tu dah sahabat saya kat sekolah agama ni, semaka dulu. Boleh tanya lagi dalam WhatsApp, dia tanya balik, pegang pensel ni kena samak tak samak? Subhanallah. Pegang pensel, boleh babi, kena samak tak kena samak? Ini semua sunahnya kelas ni. Kalau Syafi'i kena samak tak? Samak. Basuhlah 6 kali, 1 kali dengan soalan tu. Jadi kita kata mazhab Syafi'i kena basuh 6 kali, 7 kali, 1 dengan air tanah. Mazhab lain tak payah basuh 6 kali, basuh sekali, basuh dengan air biasa je, tak payah basuh dengan air tanah. Sebab mereka menganggap najis khinzir tu macam najis lain, tak sama macam anjing. Sebab hadis kata anjing saja yang perlu disamak, iaitu basuh 7 kali.
Kata, apa lah ni pendapat ni confuse kan? Sebab apa susahnya? Kan ambil pendapat yang mana? Confuse apa ustaz ni confuse orang. Confuse pula. Orang lagi pandai dia jadi confuse. Tuan pendapat mana ni? Tuan pendapat mana? Ambil Syafi'i, orang confuse ambil Syafi'i yang habis cerita. Masuk sama. Dah jangan tanya lagi dah. Habis cerita dia. Sangat. Dia nak bagi lebih, nak bagi ilmu dia. Dia kata kita confuse, tak payah. Lepas ni sama je. Nak bagi mudah kat dia, ambil pendapat yang rajih, pendapat kuat bahawa khinzir tidak dibasuh 7 kali. Pendapat Imam Nawawi pun mazhab Syafi'i kata tak dibasuh 7 kali satu kali dibasuh macam najis yang biasa hilang bau, warna dan rasa. Jadi kalau ada office kita, ada satu klik kita, dia makan khinzir, sambal khinzir, tu dia makan nasi, dia basuh pinggan bersih-bersih, pakai sunlight tu bagi ada bunyi tu sampai dah wangi. Lalu ambil pinggan tu makan nasi telur. Boleh tak? Boleh. Tak ada dah isu. Lepas tu ustaz, macam mana ustaz dia punya, dia satu office saya belajar kat sana, kita punya apa tu, mesin apa yang panas sekarang tu, microwave tu. Maka ustaz dia asap-asap lain. Tak payah. Ada yang ada yang belajar dekat barat kan, dia kata saya duduk college, ustaz, kita kongsi peti ais. Dia bawa khinzir, kita bawa ayam. Boleh-boleh mana? Kasih khinzir pun dah sekali je, beli banyak khinzir dengan ayam sekali. Boleh makan tak? Apa tak boleh pula? Yang tak boleh makan tu khinzir tu, ayam pun boleh makan. Sebab tu kita fiqah ni menyusahkan, jadi susah. Kan hari Nabi SAW, ya Rasulullah, ada orang musyrik bagi kami bekas, boleh tak kami makan je? Nabi kata basuh dan pakailah. Kalau tak ada bekas lain, basuh dan pakailah. Kita sedar bahawa musyrik ni makan khinzir, makan makanan tak halal, dan kita basuh tak? Dan kita akan basuh 7 kali dengan tanah. Jadi dengan faham fiqah ni, rasa duduk orang kafir tak ada masalah. Ini kadang-kadang tadi dia makan khinzir tadi kan, cawan dia minum air, bibir tadi nampak minyak, bibir dia nampak minyak kan, bibir dia minyak, dia minum air, minyak dia kena kat cawan tu, tak pakai cawan tu lah. La haula wala quwwata illa billah. Yang kedua, dia tak ada third party. Tu kan tak ada third party tak? Kata tangan dia ni, tangan dia pegang khinzir tu kan, tangan dia pegang khinzir, tangan dah kering lah ni, tangan dah kering. Ni orang kafir lah. Dia tak basuh pun, dia pegang kita. Kita pun kena sama dia. Ada yang ada third party ni. Dia tak payah, third party tak ada. Kalau anjing tu dia jilat bekas tu, kita pegang bekas tu. Anjing tu jilat bekas, memang sudah masuk lah. Tapi kita pegang bekas. Kita pegang bekas tu, ada kesan tak? Tangan kita tu Tapi najis ada 2 jenis. Kita ada najis hukmi dan najis aini. Najis hukmi tak kekal hukumnya. Tapi kalau kering dengan kering, itu lama kering dengan kering, tuhurun bila khilaf. Kering dan kering suci tanpa khilaf. Kalau jilat ada air liur, basah lagi, puk Allah, basah ni air liur anjing tadi, maka basuh lah. Basuh dulu, basuh ini, basuh ini, basuh. Sama. Faham tak? Ini nak makan baik tadi, tak belajar tadi, isu tak belajar. Dia bergantung pada ilmu dengan sudah jam 4 dulu, tu masalah. Dia confuse pada jam 4, kita belajar budak-budak kadang-kadang asas dia. Rukun sembahyang ada 13. Pertama berdiri. Hukum berdiri tu tak detailkan berdiri macam mana. Ada seorang dia nak kejar kan, nak kejar orang rukuk tu. Orang nak rukuk tu pun Allah, masa takbir tu sambil nak berukuk, tak sah takbir dia. Sebab takbir dia kena buat masa berdiri, masa qiyam. Jadi benda ni kita kena improve ilmu tu. Tak boleh ilmu kita solat macam umur sejam 4 tu, tak jadilah. Kita dah makin umur dah meningkat, intelektual kita makin meningkat. Adakah ilmu alam manusia kita bantu masa jam 4 dulu? Ilmu masalah, mana tak payah belajar masa geografi, cukup alamat manusia masa tempat tu, masa jam 4 tu. Boleh hidup dalam dunia ni. Takkan hidup matematik, tak payah belajar matematik tinggi-tinggi orang nak buat bangunan, cukup masa belajar UPSR. Habis hancur lah dunia ni.
Macam tu juga agama. Kalau nak improve, benar aku belajar. Maksudnya kamu dunia kamu boleh improve, agama pun kena improve. Kena belajar. Sebab syaitan takkan dapat menguasai orang ilmu. Antara penyakit was-was tu, orang kena minum was-was yang basuh wuduk sampai 4-5 kali, 7-8 kali tu. Sebab ilmu dia tentang wuduk tu tidak mantap, dengan dalilnya, dengan apa semuanya. Kalau kita baca dalil Nabi SAW, Ali bin Abi Talib, pakaian dia kena mazi, Nabi suruh percik dengan dia. Percik kan kat mana yang kamu sangka kat mana terkena air mazi tadi. Nabi suruh percikkan. Bukan basuh tau, percikkan. Orang tak nak bagi keringanan kepada orang lelaki dalam bab air mazi. Percikkan saja. Ini tak was-was, tak semayang ni. Saya tadi saya pergi toilet, saya kencing pada seluar ni. Kamu kencing kat dalam seluar ke? Dia mana tahu ustaz? Mana tahu tak Islam tak Islam, mana tahu? Dia kena confirm, tahu ke tak tahu? Tak ada mana tahu terkena kencing, mana tahu. Ini dia was-was. Okay. Itu yang kita cek balik. Syaitan itu masuklah, syaitan masuk was-was, masuk semua. Akhirnya dia sesat. Mula-mula was-was dalam bab fiqh. Mula-mula was-was dalam bab fiqh. Nanti was-was dalam bab akidah pula, bab manhaj. Itu nanti bahaya. Dan jangan mentaatinya dan membuat syirik kepadanya ni, dia akan buat. Maka ketika itu Allah menjadikan syaitan memiliki kekuatan untuk memaksa dan menguasainya. Bila dah tak ada ilmu, dah buat maksiat apa semua, memang syaitan kuasai diri dia. Maksudnya kita nak nasihat pun susah, dengan Quran pun dah bebal. Maka sudah, na'udzubillah min dzalik. Kecuali siapa yang Allah Ta'ala merahmatinya, Allah Ta'ala bukakan hatinya, insya-Allah Allah Ta'ala akan bagi ruang yang baik. Bila dapat ruang tersebut, teruskan. Lepas itu kita doa, ihdinas siratal mustaqim. Kalau lawak, kenapa ada orang dapat hidayah nak minta siratal mustaqim lagi? Dan nak mintakan istiqamah dan penunjuk perjalanan kebenaran. Wallahu Ta'ala a'lam. Ada soalan tak? Murji'ah, dia kata dia keluarkan amalan, tapi lafaz kena sebut. Murji'ah mesti lagi kena sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu Murji'ah. Dia kena sebut lafaz, dia cuma amalan dia. Karramiyah, lafaz pun tak sebut, sebutlah hati dia. Itu karramiyah, lagi teruk. Assalamualaikum. Macam mana Puan boleh tahu cakap dia bercanggah tak bercanggah? Puan hafal Sahih Bukhari? Tak, bukan. Maksudnya macam cakap benda macam yang rendah, basic. Benda basic. Macam mana kita nak tahu dalam perkataan yang basic tu tak ada benda yang menyesatkan? Kalau firman jenis tak tahu, Itu lagi bahaya, lagi tak tahu lagi bahaya, jangan dengar. Dia kata, ustaz, apa salahnya saya dengan ustaz ni? Kita ambil yang baik dan kita tolak yang buruk. Pandai kamu boleh ambil yang baik, tolak buruk. Dia tak payah dengar, sama lagi lah. Kamu dah tahu boleh tolak baik dan tolak buruk. Kalau kamu sendiri dah tahu beza baik dan buruk, apa dengan sama lagi? Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, Imam Bukhari, bukan orang lain. Dia tak marah lah, ini saya emosi dia sebut. Nanti semua ustaz dia marah aku pula ada. Bukan saya jawab emosi sikit masalah ni. Dia kata Imam Al-Bukhari rahimahullah, imam yang menghafal hadis, imam fil hadis, semua tahu. Dia Syekhul Islam, dia semua ada. Tapi dia kata apa, aku belajar 1000 orang guru dan aku tak akan belajar dengan guru tu melainkan guru tu kata al-iman qaul wa amal. Iman itu kata-kata dan amal. So, pada zaman dia ada satu puak yang mengeluarkan amalan daripada iman. Jadi maksudnya dia akan terima guru yang confirm akidah ahli sunnah wal jamaah, boleh dengar. Kalau bukan, tak payah dengar. Baik tak payah dengar langsung. Sebab bila kita dengar benda tak betul, kita pula tak tahu benda tu tak betul. Kita sangka benda tu betul. Apa ayat saya ni, faham kan? Yes. Kan? Lagi susah nak ubah bila dia tak tahu langsung. Faham tak maksud saya? Orang tak tahu langsung lagi bagus daripada orang yang tahu benda yang salah dan dia pegang benda tu betul. Lagi susah.
Tapi dia dakwah orang non-Muslim, Ustaz Usiri, senang dia jadikan sunnah. Nak orang Melayu susah. Tapi itu, tapi ini, tapi mazhab tapi ini susah. Mazhab tapi, mana sebagai hadis je, tapi Ustaz. Mazhab tapi ini mazhab baru Islam. Ada hadis tetapi dulu. Mazhab walakin ni. Tadi kata jangan dengar langsung daripada orang macam ni. Ini kata dalam kitab Usul Sunnah oleh Abdullah bin Ahmad al-Hanbal. Dia kata jangan duduk bersama dengan orang yang macam ni. Tak confirm. Dia kata lihat berapa banyak ulama dahulu, Ibnu Aqil, Imam Al-Baihaqi, berapa banyak ulama Ibnu Hazm dalam masalah sifat belum campur dengan orang yang tak betul, duduk dengan orang tak betul, akhirnya ini tak betul. Itu bahaya. Sebab kita ni kan alim sangat, tahu semua benda ke tak? Tahu ustaz kita pun tak berani nak dengar. Ustaz-ustaz kita pun tak nak dengar sekarang ni, tak berani nak dengar ustaz-ustaz kita. Hebat dia nak pergi dengar, betul tak? Saya boleh asing dengan ustaz ni tau. Saya pun tahu mana beza mana baik mana nak. Subhanallah. Mungkinlah bab-bab yang jelas-jelas tu memang kita jelas lah. Suruh sembah pahala memang tahu ustaz yang tak salah. Tapi mana ada ustaz yang ajak sembah pahala? Jangan kata sendiri, jangan biaskan sayang Nabi. Nampak tak? Contohnya tawassul tu, kita bertawassul, minta perantaraan, kita ni doa kita ni tak bagus, kita ni banyak dosa, kita nak orang soleh, kita nak Allah kata dalam Quran, fabtahu ilaihil wasilah, orang beriman hendaklah mencari wasilah. Dia lah guru kami lah wasilah, dia lah yang soleh. Ulama semua sepakat dengan keturunan Nabi, dengan menambah al-muslim, dia ada sanad kepada Nabi SAW, dia menghafal ratusan ribu hadis. Nanti berdoa dekat dia. Kita pun ya ustaz, dah ya lebam ustaz, ni kena percaya. Marilah kita sama-sama pergi kuliah dia. Sedap ustaz, menangis senang kuliah dia. Itu bukan hujah. Bukan hujah. Buat orang menangis ni banyak lah. Orang motivasi pun banyak orang buat menangis tu tak? Orang kata-kata dia buat suara yang Tuhan. Itu semua dia menangis. Dia buat lampu sikit tu, lampu belakang, buat bunyi. Saya tak sebut lah mana grup dia tu kan. Tapi cakap dia bila ada semua benda-benda ni semua, manusia akan, emosi dia akan tersetak. Syarif Haini pun boleh nangis dengan lagu dia. Takkanlah benda-benda semua ni semua tak boleh nak nangis, pastinya. Oleh Allah Ta'ala, kita jangan duduk dengan, dengar, saya kata dengar dulu ustaz yang nak confirm dia ahli sunnah wal jamaah. Nak tahu siapa, lepas tu nak jumpa saya buat senarai ni. Buat senarai tak boleh senarai tu. Kita saya taklim Al-Khadim. Siapa dia? Mana? Saya taklim Al-Khadim Bukit Jerutung. Mana lagi? Al-Faqih lagi. Majid Al-Qurtubi. Malaysia Samud. Jadi kita ada ustaz yang telah di-endorse oleh ulama, dia ahli sunnah wal jamaah. Dia cakap pakai dalil, dia takkan cakap mengipik-ipik, dia takkan cakap daripada sufiah, dia takkan cakap daripada mimpi-mimpi, dia takkan bertaksubkan orang. Tahu ciri-ciri ni kita kenal. Dia takkan taksubkan orang, takkan kata syekh ni lah, sosok tubuhnya macam Nabi, perkataannya macam Nabi, cara duduknya macam Nabi. Pernah dengar tak di zaman ni? Saya pernah dengar sendiri. Pernah dengar tak? Tak cerita lah. Cara duduknya, inilah dia, tidak lari daripada Nabi SAW. Ikutlah dia. Itu yang dia berdoa macam ni, yang semua angkat tangan dia. Subhanallah. Dia orang semua ambil semua gambar dia. Nampak tak? Ustaz Rasul dia tak suruh, ambillah gambar aku, letak tampal dia lah Ustaz Rasul dia tu. Kalau Ustaz Ridwan Jendra, ambil gambar aku ni, berdoa, tak ada. Kalau kita tahu dia cikgu betul-betul, dia takkan bertaksub dengan diri dia. Dia tak mahu dia sikit-sikit dia mesti nak berlaku adat dan sunnah Nabi SAW. Jadi sebenarnya, dengar tak dengar?
Alhamdulillah, faham. Nak dengar macam mana? Dan kita boleh recommend. Dah siapa? Dengar macam mana? Oh, kalau kita lalu dekat lalu tempat, radio terbuka, kan kita nak macam mana untuk ingat? Macam mana tu? Nak buat kereta terdengar, nak macam tu accident lah kan? Tukar radio cepat, apa semua. Lepaskan maghrib lah, yang tu lah. Bulan maghrib. Bangun lah. Bangun. Ingat tak pergi zikir ke di mana? Jangan duduk. Sebab dia tak tahu hati dia lemah. Dia tak tahu hati dia boleh terpengaruh ataupun tidak. Kita bukan bersikap selektif berustad. Memang hadis Nabi SAW lebihnya waktu ni, al-ilmu dhalatul mu'min. Ilmu itu adalah barang hilang seorang mukmin. Fa aina wajadaha fa huwa ahqqu biha. Siapa yang dapat ni maka dia berhak dapatnya. Betul. Dan kita taklah semua benda itu cakap salah. Tapi siapa kita yang tahu dia cakap betul atau salah? Dalam bahasa Arab mungkin orang belajar bahasa Arab mungkin tak nampak kesan sangat. Dia belajar akidah dan tafsir. Dalam tafsir ada banyak masalah akidah. Hadis, berapa banyak masalah akidah dalam hadis. Jadi kita kena hati-hati dalam bab ni. Dan InsyaAllah Allah Ta'ala bukakan jalan. Jumpa Salam Nurdin, kita jumpa Al-Khadim, tak tahu siapa nak belajar dengan dia. Kita lagi kita ambil kibar, kita ambil yang dah di-endorse oleh ustaz-ustaz kita, ustaz-ustaz yang layak. Ambil dia guru ilmu macam ni, baru kita jangan terpengaruh dengan famous. Famous bukan dalil. Bang ada ustaz yang famous boleh minta dalil, dia kata siapa minta dalil bodoh dia kata. Puak-puak ni sikit dalil. Tak dalil pergi kuliah lain lah kata. Oh hebatnya ustaz. Minta dalil suruh pergi kuliah lain. Ustaz kalau ustaz cakap, ustaz keluar hukum, ustaz apa dalilnya ustaz? Orang nak ni sikit dalil. Nak dalil pergi kuliah universiti lah kata. Padahal kita nak iktibatkan apa dakwah sunnah. Dakwah sunnah ni salah satu pilar dia ialah mengajak manusia ni lebih dekat kepada hadis Nabi SAW. Kalau sebelum dia tahu batal pegang anjing kena basuh samak 7 kali, tapi dia tak ada tahu hadis. Jadi dakwah dan sunnah ialah bagi orang tu tahu hadis itu, supaya hati dia dekat dengan Nabi SAW. Bila dia buat something, Nabi yang kata macam tu. Bila dia batal, Nabi yang kata batal. Dia kata kenapa buat ni, Nabi tak suka benda ni. Masa datang perasaan syok beramal. Ini tidak, ustaz tu kata batal, ustaz A kata batal, ustaz B kata tak batal. Lalu semua dia bandingkan. Oh ustaz A tak, ustaz A dia punya like dia 70,000, ustaz dia bawa 500. Pak ni kau nak ikut siapa? Mana ini 70,000 like tau, 700,000 dia punya orang ikut YouTube dia. Ustaz ni baru 500 dia orang ikut YouTube dia. Itu manusia dah hilang pertimbangan, harinya keras. Ayolah Caca marba alamu Malaysia. Wallahu ta'ala alam. Maaf kasar. Subhanallah wa bihamdihi.